Okey, ada soalan? Ha? Mengumpat orang bukan Islam dengan tujuan dia ada sebab lah tu. Dia pertamanya kita kena tengok kenaan dengan sebab dan tujuan kita mengumpat orang. Kalau mengumpat orang bukan Islam tu dengan tujuan nak mengelakkan orang daripada tertipu dengan sebab-sebab yang tadi itulah, maka itu dibenarkanlah. Ada kezaliman dilakukan, kesalahan yang dilakukan, minta kita berhati-hati dengan kejahatan dia, yang tu dibolehkan. Tapi mengumpat tanpa ada sebab, cerita keaiban dan kelemahan diri dia, samalah kaedah dan hukumnya seperti mana kita mengumpat saudara kita yang lain, ataupun kita mengumpat saudara kita Muslim yang lain jugalah. Itu kaedah dia lah. Tak ada sebab lah. Kalau kata ada sebab, itu dibolehkan ataupun dibenarkan. Allah a'lam. Ya. Terdotik lepas tu? Nah, bondo yang terdotik ni dia belum dikira lagi lah kalau ikut hadis. Wa in hamma, siapa yang bercita-cita melakukan kejahatan tapi dia tidak melakukannya, tidak ditulis dosa pada dia lah. Benda baik kalau kita berniat dah dapat pahala, tapi benda jahat berniat saja belum dapat kejahatan. Belum dapat dosa, belum dicatat kepada kita dosa lah. Bondo terlintih ni biasa tuan-tuan, memang tak mampu nak dielakkan. Sebab itu dalam Al-Quran, bila mana Allah sebut dalam Quran, Allah saya selalu sebut ayat ni, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena banyak berdoa kepada Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Pada apa? Pada dosa yang kita perasan dengan dosa yang kita tak perasan. Dosa yang kita sedar dengan dosa yang kita tak sedar. Jadi bondo yang terlintih ni bukan jadi satu kesalahan selama mana ia tak dikeluarkan. Dia dihisap, tapi hisapnya tak seborek bila dah sebut. Tak seborek bila sebutlah. Baik. Baik. Dia kalau gelaran yang tidak disukai, benda tu jadi ribah lah, walaupun benda tu baik. Dia tak suka kan, dia kurang senang. Tapi pada dasarnya benda kebaikan ini bila kita sebut dia jadi doa kebaikan tu. Tapi oleh kerana tuan yang punya badan tak goma, maka benda tak goma ni elakkanlah daripada buat. Kalau mesti kata dia redha dengan panggilan tersebut, ada disebut dalam hadis apa ni, wala tanabazu bil alqab, jangan panggil panggilan yang buruk. Ini dalam kes ni panggilan yang baik kan, panggilan baik. Tapi oleh kerana tak ada yang dia tak redha dengan perbuatan tersebut ataupun perkataan tersebut, gelaran tersebut, maka kita elaklah daripada menggunakan perkataan itulah. Jadi pada dasarnya benda baik ni adalah kebaikan lah, kecuali bila dia tak suka. Dia tak suka tu kita kena hormati dia punya privacy dia yang dia tak suka tu lah. Walaupun benda tu gelarannya bagusnya baik. Baik. Allahu a'lam. Ya. 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 Tetapi kalau dia mengumpat juga, macam mana Ustaz? Saya balas boleh. Orang tu mengumpat dia. Mengumpat orang tu boleh. Jadi adakah dia berdosa? Sama. Baik. Soalan yang sangat baik. Dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Asy-Syura ayat 40. Allah sebut wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Memanglah balasan pada benda yang buruk ni adalah keburukan seumpama tu. Mana dibalas yang buruk tu dengan keburukan. Tetapi siapa yang memaafkan dan menjaga hubungan yang baik, maka baginya Allah Ta'ala akan beri pahala daripada sisi Allah, dan Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang berlaku zalim. Jadi
Dibalih perbuatan tersebut dibimbangi akan berlaku kezaliman, maka sebaik-baiknya jalan paling baik, paling ihsan, jangan dibalih. Jangan dibalih lah. Sebab mungkin dia cakap keburukan kita 3, kita balih terlopeh 30 pula. Itu bahaya lah. Yang paling baik, yang ihsannya adalah kita memaafkan. Itu lebih baik. Yang balih siapa sebaik-baik pembalih? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau bondo yang disebut itu melibatkan perkara yang tidak kita lakukan, yang itu kita kena bersih nama kita. Membersihkan nama bukan memburukkan dia. Membersihkan nama bukan memburukkan dia. Itu disebut dalam Quran. Allah sebut wa in ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan itu lebih hampir dengan takwa. Memaafkan orang yang melakukan kejahatan pada kita, ia lebih menghampirkan kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kata kita tahu dia cerita keaiban kita dan bondo tu tak menjejaskan kita sedikit pun, tak jejaskan apa pun kita, maka jalan paling baik kita maafkanlah. Kalau kita balih, seperti yang saya sebut tadi, kalau balih takut 3, kita terbalih 30 pula jadi. Terlebih pula nanti kan. Jadi itulah antara pesan saya. Memanglah poritnya kadang-kadang bila orang cerita keaiban kita ni, kita yang menanggung ni memang rasa. Tetapi bila kita membalih, bondo tu hanya memanjangkan sahaja perbalahan. Bondo yang agak-agak tersembunyi, tapi bila dah berbalih-balih, akhirnya terkeluar berlebih-lebihan jadi. Jadi untuk mengelakkan daripada berpanjang perkara tersebut, kita ambil satu sikap, kita jangan layan. Kita jangan toikanlah dan jangan balih. Wallahu a'lam. Macam mana? Ini bagus soalan tu. Itu termasuk mengumpat yang dibenarkan. Sebab soal memilih pemimpin adalah melibatkan maslahah kepentingan awam. Jadi bila sebut melibatkan maslahah dan kepentingan awam, kita boleh sebut kelemahan itu atas dasar supaya jangan orang pilih dia lah. Sebab tu saya sebut hadnya apa? Kezaliman yang dia buat saja itu cerita. Jangan lebih daripada tu. Jangan sentuh anak beranak, jangan sentuh apa isteri, jangan sentuh lebih-lebih lah. Mana pada kadar kejahatan yang dia buat itulah. Khianat yang dia lakukan, yang tu kita cerita. Itu dibolehkan. Boleh lah, tapi pada kadarnya lah. Allahu a'lam. Ya. Dalam? Okey. Ataupun dalam kes hadis-hadisnya. Itu dibolehkan. Dalam itu dari sudut amanah ilmu. Sudut amanah ilmu terutama dalam sanad hadis. Dalam menentukan sanad hadis, yang mana dalam periwayat perawi itu dalam rantaian sanad hadis itu ada aib, ada kelemahan, sebab ini amanah ilmu. Dalam masalah amanah ilmu, terutama dalam kes hadis ni lah ya. Dalam kes hadis ni dibolehkan. Dia tak sebut lebih lah. Dia cuma kata rawi tak siqah, macam tu lah. Dia tak sebut lebih-lebih lah. Rawi ni tak siqah sebab minum kodai tak bayar, tak adalah sebut itu. Dia cuma sebut secara umum rawi itu tak siqah. Boleh lah atas dasar ilmu, amanah ilmu. Itu dibolehkan. Itu dibenarkan lah. Maknanya dalam masalah hadis semua kan. Boleh lah. Cuma kalau dalam kes kata ulama ni mendaifkan pandangan ulama ni ataupun mana kata bujar itu atas dasar ilmu pun tak ada masalah. Sebab masing-masing berhujah. Dihujah. Dia bukan mengaibkan orang tu. Dihujah. Dia sebenarnya yang berlaku sesama ulama ni dipanggil ikhtilaf. Maka perkara ikhtilaf ni dia bukan satu keaiban. Ikhtilaf dia bukan satu keaiban. Perselisihan faham disebabkan oleh pemahaman yang berbeza. Itu bukan satu aib. Sebab ikhtilaf ini memang berlaku, sesuatu yang tak boleh dielakkan, dia menjadi satu sunnatullah. Memahami satu konteks ayat. Ada ulama bawa datang dengan pemahaman begini, ada ulama bawa datang dengan pemahaman begini. Ini dinamakan sebagai ikhtilaf. Dan ikhtilaf ni bukan satu aib. Dia bukan satu aib. Kita dasar ilmu, tak jadi masalah. Dan dia boleh dijadikan panduan pegangan lah. Cuma kita nak pegang yang mana? Sebab itu kita bermazhab. Bila kita bermazhab, pegangan kita tu pada mazhab yang kita pegang. Lebih kuat lagi lah. Itu dalam masalah ilmu. Masalah ilmu tak ada masalah.
Cuma bukan sampai tahap mengaibkan orang yang dia berhujah tadi tu lah. Ini cuma menentukan tentang sanad dan sebagainya. Okey? Ha? Ha? Lukisan. Maksud itu kitabatan, penulisan ataupun lukisan. Dengan maksud, dengan tujuan nak mendedahkan naik dia, termasuk juga ribah lah. Maksudnya ribah juga lah. Tak saya cakap. Kitabatan, qaulan atau kitabatan. Dalam ada perkataan ataupun penulisan. Maka itu juga termasuk dalam perkara ribah. Jadi berhati-hatilah. Hari ini memang banyaklah medium-medium yang memudahkan kita untuk berribah ni. Dulu nak ribah ni kena jumpa orang boleh ribah. Sekarang ni duduk rumah 40 hari pun boleh ribah juga. Duduk rumah tak keluar-keluar pun boleh berlaku dosa ribah juga. Jagalah insya-Allah.